Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan masuk kepada Kimia 3/4, tema 4, Kimia Industri, bab 8, Bahan buatan dalam industri, 8.4, Bahan komposit dan kepentingannya. Standard pembelajaran, murid boleh 8.4.1 menyatakan maksud bahan komposit dan sifatnya, 8.4.2 menghuraikan dengan contoh bahan komposit dan kegunaannya, 8.4.3 membanding dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. Bahan komposit. Bahan komposit merupakan bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen, iaitu bahan matriks dan bahan pengukuhan. Bahan matriks berfungsi untuk mengelilingi dan mengikat bahan pengukuhan bersama. Okey, bahan komposit. Okey, ini adalah contoh bahan matriks, bahan pengukuhan dan bahan komposit. Okey, contoh bahan matriks dekat sini adalah lignin. Okey, tambah dengan bahan pengukuhan iaitu gentian selulosa. Okey, membentuk bahan komposit iaitu kayu. Jadi kita boleh lihat daripada gambar di sini. Okey, ada gentian selulosa. Okey, dan juga ada lignin. Okey, kedua-dua komponen bahan komposit mempunyai sifat fizik atau sifat kimia yang berlainan. Okey, apabila digabungkan, bahan komposit yang terhasil akan mempunyai sifat yang lebih baik daripada komponen asal. Okey, bahan komposit dan kegunaannya. Bahan komposit digunakan secara meluas dalam pembangunan dan perkembangan teknologi pada masa kini. Okey, yang pertama adalah konkrit diperkukuhkan. Okey, terhasil apabila tertulang keluli atau jejaring dawai, okey, iaitu bahan pengukuhan, dibenamkan ke dalam konkrit, okey, yang merupakan bahan matriks. Konkrit diperkukuhkan banyak digunakan dalam industri pembinaan jambatan, empangan dan juga bangunan. Okey, kita masuk yang kedua iaitu kaca gentian. Terhasil apabila plastik iaitu bahan matriks diperkukuhkan dengan gentian kaca iaitu bahan pengukuhan. Bahan komposit ini digunakan dalam pembuatan topi keledar, bumper kereta dan papan litar tercetak. Okey, boleh tengok gambarlah. Okey, ini adalah contoh papan litar tercetak. Okey, yang ketiga ialah gentian optik. Okey, terdiri daripada 3 lapisan. Lapisan pertama merupakan bahagian teras yang terdiri daripada gentian kaca silika. Okey, yang merupakan bahan pengukuhan. Bahagian teras disaluti oleh lapisan kedua yang terdiri daripada salutan kaca atau plastik yang merupakan bahan matriks. Okey, salah satulah. Seterusnya, lapisan ketiga pula diperbuat daripada plastik yang bertindak sebagai jaket pelindung. Okey, yang juga bahan matriks. Okey, gentian optik digunakan untuk menghantar maklumat dan data dalam bentuk cahaya. Okey, cahaya bergerak melalui gentian kaca iaitu bahagian teras secara satu siri pantulan dalam yang penuh. Okey, bahan teras dan bahan matriks merupakan indeks biasan yang berlainan, membolehkannya membawa data dalam kapasiti yang banyak dan tidak terjejas oleh gangguan elektromagnet. Bahan komposit ini menggantikan wayar kuprum di dalam kamera video dan menghubungkan komputer dalam Local Area Network, okey, LAN, iaitu rangkaian kawasan setempat. Jadi kita boleh nampak dekat sini kamera video, okey, kemudian ada perkabelan rangkaian komputer dan juga ini adalah contoh gentian optik lah. Okey, ada teras, okey, kemudian ada lapisan salutan dan juga jaket pelindung. Okey, yang keempat adalah kaca fotokromik. Okey, terhasil apabila kaca iaitu bahan matriks digabungkan bersama-sama argentum klorida dan kuprum 1 klorida. Okey, yang merupakan bahan pengukuhan. Apabila didedahkan kepada cahaya matahari, kaca fotokromik menjadi gelap.
Hal ini disebabkan pembentukan atom argentum yang menghalang laluan cahaya. Apabila keadaan menjadi malap, kuprum 1 klorida di dalam kaca fotokromik memungkinkan pembalikan proses supaya kaca menjadi lut sinar semula. Kaca fotokromik melindungi pengguna daripada sinaran UV dan sesuai digunakan untuk membuat tingkap kereta, tingkap bangunan dan kanta kamera. Jadi boleh tengok dekat sini tingkap kereta, tingkap bangunan dan juga kanta kamera. Yang kelima adalah superkonduktor. Seperti seramik, yttrium, barium, kuprum, oksida, YbCO merupakan bahan komposit yang memiliki sifat superkonduktiviti selain alloy. Superkonduktor ini digunakan untuk membuat elektromagnet, iaitu magnet superkonduktor atau supermagnet. Magnet superkonduktor ringan dan mempunyai daya magnet yang sangat kuat. Magnet superkonduktor digunakan di dalam pemecut zarah dan terlibat di dalam peralatan mesin resonance magnet nukleus, nuclear magnetic resonance (NMR), serta mesin perimejan resonance magnet, magnetic resonance imaging (MRI). Jadi boleh nampak dekat sini. Ini adalah mesin MRI, ini adalah mesin NMR dan juga ini adalah pemecut zarah. Berikutnya kita masuk kepada perbandingan dan perbezaan sifat bahan kompozit dengan komponen asal. Bahan kompozit mempunyai sifat yang berlainan dengan komponen asalnya. Apakah perbezaan sifat bahan kompozit dengan komponen asal? Yang pertama kita masuk kepada konkrit diperkukuhkan. Konkrit dapat menampung daya mampatan yang tinggi tetapi akan pecah jika dikenakan daya regangan yang tinggi. Gabungan konkrit dan tertulang keluli atau jejaring dawai akan meningkatkan kebolehan konkrit untuk menahan daya regangan. So kita boleh nampak dekat sini sifat konkrit, kekuatan mampatan tinggi, kekuatan regangan rendah. Tapi dia tahan kakisan. Tertulang keluli atau jejaring dawai pula, dia mempunyai kekuatan regangan tinggi. Tetapi dia mudah karat. Jadi dia sifat dia ada yang berlawanan lah dekat sini. Yang ni tahan kakisan, ini mudah karat. Jadi bila digabungkan kedua, sebab tu dia jadi lebih bagus sifat dia. Dia jadi konkrit diperkukuhkan. Sifat dia yang bagus-bagus dia akan combine lah. So kekuatan mampatan menjadi tinggi, kekuatan regangan tinggi dan juga dia tahan kakisan. Yang kedua adalah kaca gentian. Matriks plastik yang terdiri daripada plastik bersifat lemah, lembut dan mudah terbakar. Sifat plastik diperkukuhkan dengan penambahan gentian kaca. Jadi boleh kita nampak dekat sini plastik, kekuatan regangan rendah, kekonduksian haba dan elektrik rendah, tahan kakisan dan juga tahan lasak. Gentian kaca pula dekat sini adalah kekuatan regangan tinggi, tetapi kekonduksian haba dan elektrik juga rendah sama macam plastik. Bila digabungkan menjadi kaca gentian, sifatnya menjadi kekuatan regangan tinggi, penebat haba dan elektrik, tahan kakisan dan dia juga adalah tahan lasak. Yang ketiga ialah gentian optik. Gentian optik mempunyai kekuatan mampatan yang tinggi walaupun bahan asal iaitu gentian kaca bersifat rapuh. Boleh nampak dekat sini. Plastik kekuatan mampatan tinggi, fleksibel. Gentian kaca mempunyai mampatan rendah tetapi keras. Bila digabungkan sifatnya menjadi kekuatan mampatan tinggi dan juga fleksibel. Berikutnya yang keempat, kaca fotokromik. Kaca bersifat lut sinar iaitu tidak menyerap sinaran UV. Hablo garam argentum halida seperti argentum klorida pula bersifat lut sinar kepada cahaya nampak dan menyerap sinaran UV pada masa yang sama. Kita boleh nampak dekat sini kaca lut sinar, tidak menyerap sinaran UV, tidak sensitif terhadap cahaya. Manakala argentum klorida dekat sini sifatnya adalah
load sinar kepada cahaya nampak, okey, menyerap sinaran UV dan juga sensitif terhadap keamatan cahaya. Okey, jadi bila dia dah jadi kaca fotokromik, okey, sifatnya menjadi load sinar, menyerap sinaran UV. Penyerapan sinaran UV bergantung pada keamatan cahaya. Okey, jadi kalau keamatan cahaya tinggi, lebih banyaklah sinaran UV yang diserap. Tapi kalau keamatan cahaya rendah, okey, dia serap sedikit sajalah sinaran UV. Okey, yang terakhir adalah superkonduktor, okey, YBCO. Okey, superkonduktor boleh mengalirkan arus elektrik tanpa rintangan pada suhu yang sangat rendah, manakala bahan asal bersifat sebaliknya. Okey, kita boleh nampak dekat sini. Okey, yttrium 3 karbonat, okey, cuprum 2 karbonat, barium karbonat dan juga oksigen. Okey, sifatnya rintangan elektrik yang tinggi pada suhu bilik. Okey, tapi dia bila digabungkan menjadi superkonduktor, okey, sifatnya menjadi tiada rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah. Okey, jadi sebab itulah superkonduktor ni sesuailah untuk buat mesin NMR, okey, untuk membuat mesin MIR, okey. Okey, sekian, terima kasih.